Perak Darul Rizwan ialah salah sebuah negeri di utara Malaysia yang kaya dengan tempat-tempat pelancongan menarik. Ia terkenal dengan pelancongan alam semula jadi seperti pantai yang indah, air terjun, taman tema serta beberapa tarikan lain. Jika anda ingin beristirahat, menenangkan diri dan melupakan beban tugasan atau kekusutan fikiran, anda boleh memilih mana-mana lokasi yang sesuai dari senarai yang Syikin bakal kongsikan. Hamparan alam kali ini akan membawa anda mengunjungi tempat-tempat yang menarik tetapi kurang dikenali seperti air terjun air hitam, Latah Sempeni, Port Well, Pantai Ban Pecah dan Disneyland Agro Park. Pekan Batu Kurau terletak lebih kurang 24 km dari Bandar Taiping di dalam daerah Larut Matang. Majoriti kaum di sini ialah kaum Cina dan Melayu Patani. Ayon Pak Pek Pak Pong, gulai asam pedas, pakai baju tampung, lenggang bagai duras. Duras buaya kampung, hile-hile mudik, mana kampung kita, balik sana bukit. Rangkap ini agak sinonim dengan kaum Patani yang berada di Batu Kurau ini. Menjanjikan kelainan, Disneyland Agro Farm dan Resort adalah sebuah destinasi percutian berbentuk agro yang dihaskan untuk seisi keluarga. Khalis, boleh tak cerita sikit tentang latar belakang Disneyland ni? Kami buat untuk kolam ikan saja. Okay. Tapi mula daripada situ kami cubalah untuk beli kuda dan beli lain-lain kambing dan lembu sebagainya. So last kami pun dapat banyak visitor kat sini. So kami pamerkan kepada orang di luar lah. So kami buat jadikan satu tempat komersial untuk pengunjung-pengunjung untuk datang bawa anak-anak diorang Macam mana boleh dapat idea nak beli binatang? Idea tu sebenarnya datang dari Australia. Saya dulu belajar di sana. So masa tu kami ada pergi this one farm dekat sana yang bertemakan macam ni juga. Yang orang pengunjung datang untuk tengok cara orang jaga haiwan, menternak haiwan sebagainya. Jadi dari situlah. Dari situ inspirasinya lah. Okay. Macam berapa jenis haiwan yang ada kat sini? So far ada lebih dari 10 jenis lah. Tapi dalam setiap jenis tu ada banyak lah. Macam kambing tu ada 60 ekor, kuda ada 6 ekor. Ada juga spesies-spesies yang macam ayam, burung-burung yang kecil-kecil sajalah. Okay, selain daripada binatang kan, daripada haiwan, ada tak aktiviti lain yang Khalis adakan kat sini? Aktiviti memang ada macam-macam. Kami ada buat memanah, memancing, ATV di dalam ni dan juga di luar yang kami boleh bawa naik ke bukit untuk mandi di sungai di belah atas sana. Kiranya bukan dekat Bukan dalam ni saja operasi kami. ada juga. Ya. Okay. Terletak lebih kurang 10 km dari Pekan Batu Kurau, pusat ini menyediakan aktiviti menarik seperti memancing, aktiviti lasak, memanah dan banyak lagi. Macam bayaran tu kan macam sekali masuk. Sekali masuk itu kami kira tiket, tapi aktiviti kami kira lain. Untuk tiket boleh dapat di depan,
dan yang aktiviti lain tu kami kira pakai kupon. So semua transaction semua ada di pintu pagar. Kiranya kalau ATV yang luar tu pun pakai ATV kupon juga? pakai kupon juga, tapi yang itu kami buat pre-booking dulu. Sebab limited ATV lah sementara ni. Tak sempat waktu operasi dia macam mana daripada pagi sampai ke petang Waktu operasi kami adalah daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 6.30 petang. Setiap hari? Ya, setiap hari. Yes. Macam pengunjung yang datang sini selalunya keluarga ke? Kebanyakan Kawan ke? kebanyakannya keluarga lah, budak-budak yang nak rasa pergi zoo nak tengok haiwan-haiwan, nak main aktiviti semasa yang selalunya ATV lah yang paling laku. Memang orang datang. Macam semua orang kan kalau kita buat bisnes, buat perniagaan mesti akan ada harapan kan. Macam Khalid sendiri ada tak harapan untuk Disneyland ni? Harapan saya untuk expand lagi keluar sana, untuk bawa aktiviti kita dalam kawasan ni lah mostly, dan maybe tambah lagi aktiviti-aktiviti sukan lasak seperti paintball dan sebagainya macam tu lah. Okey. InsyaAllah. So, Macam tadi Khalid cakap boleh naik kuda kan? boleh. Kita naik kuda boleh? Boleh. Uish. Cepat. Syiki nak cubalah semua aktiviti kat sini. Jom! Tempat ini sangat nyaman dan menyeronokkan. Terdapat kemudahan asas seperti tandas dan punduk-punduk kecil untuk berehat. Setelah penat melakukan pelbagai aktiviti di sini, seperti menunggang kuda dan pelbagai lagi, Syiki nak memancing lah. Okay, so basically kita ada 6 kolam dekat sini. So all these kolam are all running water. Yang air ni daripada mengalir daripada sungai. Okey, So running faham. water ni dia makes the fish lagi fresh lah. Betul dengar juga. Makan lagi, rasa lagi sedap. Ada berapa jenis ikan kat sini? Ada so far ada 10 jenis ikan lah. Ada yang mostly is tilapia merah. Okay. Yang lain tu is ikan patin, ikan jelawat, ikan koi dan ikan belah merah. Okey, faham. Selalunya kalau orang dah dapat ikan dia Dia ada can bring back. Ada kami timbang dan dia boleh bawa balik. Okey. Buat kaki pancing, anda tidak perlu bersusah hati tentang tempoh masa untuk memancing. Kerana anda hanya perlu membayar tiket memancing dan anda boleh memancing selama mana anda suka. Antara ikan yang banyak di sini yang menunggu umpan pancing adalah ikan tilapia merah dan keli. burung unta. Burung unta kami ada 2 ekor, ada 3 ekor. 3 ekor. Jantan, 2 betina, betul? 2 betina. Okey. So makan sayur? Diorang makan pellet dan juga sayur yang kami dah potong kan. So dia akan lagi senang untuk makan lah. Sebab this ostrich ni dia akan makan, lepas tu dia bersihkan dia punya mulut ni lah. So better bagi benda yang lebih Kecil-kecil. Macam burung unta ni, kalau ada tak pengunjung you yang datang, pengunjung Khalis yang datang nak bagi makan? Ada, kami provide napier. Tumbuhan napier tu dia boleh lah feed satu-satu. Okey. Kami ada jual di depan. Okay, kalau nak bagi makan, Syikin tak berani. Terima kasihlah Khalis sebab sudi bawa Syikin cuba semua aktiviti yang ada kat sini. Memang best. Kami dari pihak Disneyland pun mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Syikin dan juga crew member yang datang sudi datang untuk tengok tempat kami hari ini. So terima kasih banyaklah. Sama-sama. Kepada penonton di rumah sana, rugi kalau tak datang di Disneyland dan cuba aktiviti yang ada kat sini. Sebab serius, memang best. Betul tak Khalis? Rugi. Okey Khalis, Syikin balik dulu. Okey. Terima kasih. Okey, bye. Latas Sempenih terletak di dalam kampung Sempenih iaitu lebih kurang 12 km dari Pekan Batu Kurau.
Melalui kawasan perkampungan tradisional ini, Shikin terasa nyaman dan damai di mana tiada kedengaran bunyi hiruk pikuk kota. Bukan sahaja dengan durian tetapi Batu Kurau juga terkenal dengan air terjunnya. Ha, cantik tak? Tak ada tembikai. Tak ada tembikai. Tak ada durian. Jadi kita makan tembikai. Kaya dengan keindahan alam semula jadi, penerokaan air terjun Sempenih menemukan Shikin dengan permata tersembunyi di negeri Perak ini. Berada di dalam air serta pemandangan yang disajikan terlalu istimewa untuk disimpan oleh Shikin. Selain dari air latar Sempenih, terdapat satu lagi air terjun yang agak menarik. Air Telaga Tujuh pada asalnya dikatakan mempunyai 7 buah telaga di latar ini. Menurut penduduk tempatan, Telaga Tujuh terhasil akibat daripada turunnya 7 orang puteri dari kayangan. Antara mitos dan realiti, apa yang pasti air terjun ini jernih dan cantik. Aliran air mengalir ke batu-batuan berbentuk telaga ini umpama irama dan juga lagu menghasilkan bunyi yang mengasyikkan. Di sebalik hutan sekunda dan juga kebun-kebun buah penduduk di sini, tersembunyinya satu keindahan alam di mana terdapatnya air terjun air hitam. Terletak 25 km dari Bandar Taiping, Shikin sekarang berada di air terjun air hitam. Nama pun dah menarik, apatah lagi air terjunnya. Kalau penonton semua nak tahu, dekat sini semakin tinggi tingkat airnya, semakin dalam kolam airnya. Menarik kan? Bukan itu saja, penonton juga boleh menikmati keindahan alam flora dan fauna. Perjalanan berjalan kaki mengambil masa kira-kira 30 minit. Tidak terasa kerana Shikin disajikan dengan panorama alam yang sangat indah. Air terjun air hitam ini dipanggil air terjun air hitam kerana airnya yang berwarna hitam. Kalau penonton nak tahu kenapa air kolamnya berwarna hitam, ini disebabkan batu-batu sekelilingnya yang berwarna hitam. Jadilah airnya itu hitam. Terletak di unjuran banjaran bintang hijau, membolehkan Shikin menikmati kejernihan dan keindahan air terjun air hitam ini. Hamparan alam luas terbentang, harum tanahnya, pelangi warna alamnya. Untuk bekalan generasi yang akan datang, siapalah kita di sisinya. Kita hanyalah meminjam khazanah ini dari anak cucu kita sahaja. Telaga selalunya dikaitkan dengan pelbagai kisah mitos dan dongeng. Namun terdapat telaga besar di Kampung Bagan Baru yang menyimpan satu peninggalan bersejarah, digelar Telaga Gergasi. Saiz telaga yang besar sedalam kira-kira 18 meter ini pastinya bersesuaian dengan panggilannya Telaga Gergasi.
difahamkan, Telaga Gergasi di Kampung Bagan Baru ini berfungsi untuk mengawal kadar pengaliran air dari Sungai Ijuk ke Tasik Bukit Merah. Teknologi British yang dibina itu pada asalnya berfungsi untuk memindahkan hasil biji timah melalui sungai. Namun ciri moden binaan tersebut secara tidak langsung dapat mengelak hakisan tanah daripada termendap di Tasik Bukit Merah ini. Port Weld atau Pekan Kuala Sepetang merupakan sebuah pekan di tepi muara sungai menghadap ke Selat Melaka. Okey, sekarang Syikin berada di Kuala Sepetang. Kuala Sepetang ini diberi nama kerana sinar merah mataharinya yang cantik pada waktu petang. Tapi nama tersebut telah ditukarkan kepada Port Weld oleh pihak British ketika Taiping menjadi ibu negeri. Untuk pengetahuan anda di rumah, Kuala Sepetang ini pernah menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan aktiviti perkapalan yang membawa hasil bumi perak ke luar negara. Selain daripada itu, Kuala Sepetang ini juga merupakan stesen kereta api yang pertama dibina di sini. Jarak Kuala Sepetang dengan Bandar Taiping lebih kurang 15 km. Suatu ketika dahulu, kemajuan Taiping berkait rapat dengan aktiviti pelabuhan di sini. Apa yang menariknya di Kuala Sepetang ini, penduduknya walaupun majoriti berbangsa Cina, tetapi mereka amat ramah dan hidup gembira bersama bangsa lain demi memajukan pekan ini. Melihat kesibukan Kuala Sepetang dengan pelbagai aktiviti harian ini, mungkin perkara yang sama berlaku pada zaman silamnya. Latar tebing tinggi terletak kira-kira 10 minit perjalanan dari Pekan Rantau Panjang Selama. Kejernihan air terjun dan kawasan untuk mandi-mandi yang luas membolehkan pengunjung memilih tempat yang sesuai untuk berkelah. Syikin terpesona dengan alunan suara kicauan burung dan unggas hutan yang pasti menarik perhatian sesiapa sahaja yang bertandang ke sini. Jika inginkan sesuatu yang lebih mencabar, pengunjung boleh meneroka sehingga ke kawasan di sebelah atas untuk melihat sendiri keindahan alam semula jadi yang masih terpelihara.
Parit Buntar terletak di utara negeri Perak, bersempadan dengan Bandar Baharu Kedah dan Nibong Tebal Pulau Pinang. Parit Buntar terletak berhampiran dengan Bagan Serai, Kuala Kurau, Tanjung Piandang dan Bagan Tiang. Parit Buntar merupakan pusat pentadbiran daerah Kerian. Sejarah nama Parit Buntar ini berasal dari nama seorang pemimpin yang terkenal suatu ketika dahulu, iaitu Tok Buntar. Kalau penonton nak tahu, Tok Buntar bersama pengikut-pengikutnya telah membina parit dari Sungai Kerian untuk dialirkan ke sawah-sawah. Parit tersebut pada asalnya bernama Parit Tok Buntar, tapi kini menjadi Parit Buntar. Sekarang Syiki nak cari mana Pasar Kemboja. Sana kot. Kalau penonton hendak tahu, jam besar di Pekan Lama Parit Buntar ini merupakan antara mercu tanda Bandar Parit Buntar. Jam besar ini telah dirasmikan oleh Tunku Abdul Rahman pada 24 Ogos 1961 untuk memperingati kemajuan dan kemakmuran cemerlang semua penduduk Parit Buntar. Inilah parit yang dibina oleh Tok Buntar dan pengikut-pengikutnya dari Sungai Kerian untuk dialirkan ke sawah-sawah. Kak Syada, boleh tak kalau kakak cerita sikit dengan Syikin tentang latar belakang homestay ni? Homestay ni homestay ni dah lama dah, sejak tahun 2010 lagi kami buka. Mula-mula buka dekat Parit Buntar lah. Tapi sekarang dekat Parit Buntar tinggal satu. Sekarang kat dalam taman ni je lah, ada 5. Siapa yang dorong akak untuk buka homestay ni? Ni suami lah, dia punya idea lah sebenarnya nak buka homestay ni. Kira dua-dua lah. Sama lah. Tolong bantu. Waktu bantu dia lah buat kemas homestay kalau ada orang nak masuk keluar itulah. Selalunya kakak, kalau yang datang sini, kebanyakannya orang sini ke? Kiranya orang dalam Malaysia ke atau orang luar ke? Orang dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia lah. Keluarga. Orang dalam Malaysia ni dengan orang-orang pada luar lah, pada Johor apa semua. Dia ada banyak event kat sini, dia datang lah. Selalu USM kan dekat sini. Kiranya kalau graduasi ke apa memang datang lah. Kiranya keluarga lah ramai Lepas tu kenduri-kenduri ke macam tu lah. Balik kampung hari raya macam tu. Ni raya ni pun dah ramai dah book lah kak. Selalunya macam kalau raya tu orang akan book 2-3 bulan awal. Mestilah. Kalau lambat memang dah penuh dah. Sekiranya dalam setahun tu memang masa raya, cuti sekolah, ramai orang lah. Ya. Okey. Sama kali hujung bulan lah, 11-12 cuti sekolah tu. Ramai lah. Jarak homestay ini dengan Bandar Parit Buntar lebih kurang 5 km sahaja. Kemudahan yang disediakan di homestay ini adalah seperti 4 bilik tidur, 2 ruang istirahat yang dilengkapi perabot dan televisyen, ruang dapur yang selesa lengkap dengan kelengkapan memasak. Harapan akak untuk homestay ni macam dah ada daripada 10 kan, betul kan? Daripada 5 kat bandar, 5 kat sini, sekarang jadi 6 kan? Apa harapan akak untuk setahun akan datang atau 5 tahun akan datang? Harapannya homestay ni mungkin akan bertambah maju lah lagi. Bukan senang sekarang ni, banyak homestay dah homestay dah banyak sekarang ni. Masa kami baru buka dulu, homestay tak banyak. Tapi sekarang ni banyak saingan. Semua orang buka homestay. Semua orang bila ada rumah, beli rumah je buat homestay. Betul. Daripada terbiam macam tu kan. Itulah. InsyaAllah. Kira banyak saingan lah juga kan. Jadi apa masa depan moga
Mungkin ni akan terus tambah berkembang lagi lah, tambah maju lah. Tu ramai lah orang nak datang kan. Pasti berbaloi jika anda menyewa homestay ini jika ingin melawat Parit Bunta. Mi Udang biasanya sinonim dengan Kuala Sepetang, iaitu sebuah kawasan perkampungan nelayan yang terletak di Taiping, Perak. Disebabkan popularitinya, mi udang kini boleh didapati di banyak tempat di seluruh negara termasuk di Tanjung Piandang, Kuala Kurau. Okey Kak Ros, betul tak kalau Kak Ros cerita sikit dengan Syedin tentang latar belakang kedai ni? Kedai ni bermula pada tahun 2008. Mula kedai pertama di depan Sekolah Kebangsaan Sungai Baru. Itu menyewa dengan RM200 lah sebulan. Betul. Bila dah mula maju, alhamdulillah dengan rezeki Allah Taala bagi ni, Kak Ros beli tanah ni buat tempat ni baru tahun 2014 pindah ke sini. Ya. Kiranya memang konsep nak buka kedai ni memang daripada Kak Ros sendiri ke atau macam dorongan daripada keluarga ke atau Kak Ros berdikari sendiri. Jadi dari pengalaman yang Kak Ros kerja dengan orang, Kak Ros ambil pengalaman, belajar, tu Kak Ros fikir sendiri apa yang Kak Ros nak buat. Jadi mula-mula tu Kak Ros fikir sizzling mi tu kan bahasa Inggeris. Jadi kita buat bahasa Malaysia, mi udang berasap. Jadi banyak orang kampung boleh faham. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Kiranya menu-menu yang ada dekat kedai Kak Ros ni selain daripada mi udang tu ada menu lain tak? Kita tambah mi udang tu dia kuah yang mula tu dia macam ala-ala Jawa sikit. Jadi sekarang kita tambah dengan kuah kari lagi. Jadi kita berasapkan juga. Jadi tak macam sikit tak pernah rasa pula mi tu kuah. Jadi kita mi kari lah tapi ini lain macam sikit lain sikit. Rekaan sendiri semua. Rekaan sendiri. Selain daripada tu ada menu lain Kak Ros? Banyak menu macam ala carte, macam sate, apa tu grill, ni siput kupang. Kupang pun ada. Kupang pun ada. Kiranya bukan mi sajalah, kira ada benda lain macam nasi semua ada lah. Nasi ada. Macam kari tu kita boleh buat nasi ataupun mi. Jadi macam contoh nasi berasap. Nasi berasap kita buat macam kuah black pepper lah. Black pepper kita berasapkan. Kira nasi putih dengan kuah. Ya. Okey, faham. Dibuka sejak 10 tahun lalu, restoran ini yang diusahakan oleh Rosnah Muhammad Noor dan rakan kongsinya Cik Saad Omar mendapat sambutan hebat daripada penduduk tempatan dan pengunjung luar. Macam Kak Ros sendiri kan tahu banyak mi udang yang dijual kan. Apa yang bezanya mi udang Kak Ros dengan orang lain? Okey, mi udang Kak Ros resipi tersendiri. Kira orang lain yang nak meniru tak boleh. Sebab kita sendiri buat cipta resipi sendiri, jadi orang nak meniru pun lain tak akan sama. Kena datang sini, kena cuba dulu, baru tahu okey lain. Lagi satu unik dia tu bila kita bawa berasap. Jadi macam buat bagi pelanggan puas hati. Betul. Selalunya kalau Syiki makan mi udang kat luar pun mi udang je. Tak pernah yang macam berasap macam tu lah. Macam sini kedai Kak Ros ni buka pukul berapa? Waktu operasi lah orang kata. Pukul 1 tengah hari. Ya, sampai 11 malam. Sampai 11 malam. Selalunya memang malam-malam baru ramai orang lah kan. Hari biasa tu dalam pukul 5.30 tu baru nak ada orang lah. Macam hari Minggu tu pukul 2-3 dah mula ada orang. Macam musim perayaan memang tak menang tangan lah. Ramai juga? Ya. Ya ke? Musim perayaan memang cuti, insyaAllah. Okeylah Kak Ros, setiap orang yang buka perniagaan ni mesti ada harapan sendiri kan. Macam Kak Ros sendiri, apa harapan yang Kak Ros ada untuk kedai Kak Ros ni ataupun untuk franchise ke, untuk Kak Ros punya produk ke? Harapan Kak Ros cuma untuk budak-budak tempatan sini. Dari dulu sampai sekarang Kak Ros berdoa budak tempatan sini dapat
cari rezeki di sini, tak payah pergi luar lain. Jadi bila tambah maju, budak boleh. Jadi franchise pun kat luar akan tak budak sini pergi sana. InsyaAllah. Orang kata suci je niat Kak Ros tu. InsyaAllah Syikin doakan harapan Kak Ros berjaya. InsyaAllah. Sekarang ni tiba masanya walaupun tak sampai lagi mi udang Syikin nak makan mi udang. Sebab Kak Ros yang buat sendiri kuah dia. Jadi dia mesti lain daripada yang lain. Ush. Ni baru betul mi udang berasap ni. Mi udang di restoran ini dimasak dan dihidangkan seperti masakan mi claypot yang panas dan berasap. Pasti berbaloi untuk mencubanya. Stop. Selepas dah rasa semua masakan Kak Ros kat sini, Syikin sarankan kepada semua kaki makan kat luar sana, kalau datang Ban Pecah ni, tolonglah datang ke Kak Ros mi udang berasap ni sebab serius memang masakan dia sedap. Masjid Lawas terletak lebih kurang 7 km dari Bandar Bagan Serai. Masjid ini merupakan titik pertemuan masyarakat kampung sesuai dengan fungsi masjid sebagai kompas umat Islam walau di mana mereka berada. Uniknya masjid ini adalah kerana mempunyai 3 tingkat menara azan dan 3 lapis bumbung kubah masjid. Syikin tertarik dengan rekaan masjid ini kerana ia jelas mengambil kira reka bentuk masjid seberang atau lebih tepat dari Banjarmasin. Ianya tidak menghairankan kerana populasi orang Banjar yang berhijrah ke sini adalah tinggi. Jadi yang ceritanya juga, yang ada jin di daerah Krian ini, masjid ini satu, masjid ada sebelum pada Guntak, namanya Masjid Hijau. Saya ada teman-teman daripada Indonesia, daripada Fatani, daripada mana. Mereka kata yang ulama-ulama ni, dia lebih selesa sembahyang di sini daripada sembahyang di sana. Masa bosi-bosi tu kan. Jadi kita akan datang, ke masjid dia, dia maulana semua sini. Yang tu dia rasa macam tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau duduk sembahyang sini, zaman dulu, kalau orang sembahyang depan mihrab ni, tak ada niat tahiyatul masjid, dari nak itikaf, dari nak apa, saja-saja nak tidur, malam, tu kubur atas kubur. Angkat ni ke kubur tu. Itulah sedikit mana sejarahnya kalau itulah bolehlah kita dapat kita ambil gambar macam-macam. Cornish ringkas dapat dilihat pada shilling dan dinding yang dihiasi dengan kaca berwarna, menambahkan seri pencahayaan ruang solat masjid. Tujuan menara dibuat tinggi adalah untuk ruang pengudaraan bagi keselesaan jemaah untuk beribadat. Melihat kepada seni bina masjid ini, sememangnya orang Banjar amat cintakan Islam, ilmu dan perjuangan. Mereka peramah dan suka untuk berusaha sendiri. Untuk pengetahuan penonton semua, masjid ini dibina tanpa sebarang paku, hanya menggunakan kaedah selak. Menarik bukan? Pemandangan yang amat menarik serta kawasan yang landai dan disulami dengan bongkah-bongkah batu di sepanjang pesisir pantainya
seakan memberi ilham kepada yang menghargainya. Okey, sekarang Syikin berada di pantai Ban Pecah yang terletak di Tanjung Piandang, Perak. Kira-kira 5 km daripada Bandar Parit Buntar, pantai ini sering dikunjungi sehinggalah lewat malam. Penonton nak tahu tak sesuatu yang menarik? Mestilah nak kan? Sebenarnya kawasan ini adalah kawasan sawah padi. Percaya atau tak, menurut cerita lisan, terdapat seorang anak yatim yang berdoa agar kawasan sawah yang subur ini bertukar menjadi lautan. Betul atau tak? Syikin tak pasti. Tapi apa yang Syikin pasti, faktor hakisan telah menyebabkan perubahan di kawasan ini. Daripada keseluruhan, hanya di sini sahaja kawasan sawah padi yang tinggal. Di sepanjang tebingnya pula, terdapat pohon-pohon rendang menjadikan suasana di situ sentiasa redup dan nyaman berlatar belakangkan laut dan sawah padi. Inilah Ban Pecah yang terletak di Tanjung Piandang yang menjadi tempat bersantai dan menjamu selera bagi penduduk daerah Kerian. Terletak kira-kira 5 km dari Bandar Parit Buntar, lokasi ini dikunjungi sehingga lewat malam bagi pengunjung yang menghargai alam serta kaki pancing. Assalamualaikum. Selamat datang. Ni kau nak masuk ni berapa? Sini untuk tiket dewasa RM3. RM3. Cik ada nak beli kupon tak? Kupon tu untuk Untuk aktiviti dekat dalam ni lah. okey. Selain daripada tu, aktiviti makan, minum dalam ni pun kena Pakai kupon. Oh, okey, kiranya semua aktiviti pakai kupon. Ya. Okey. Ni kami ada buat macam ni. Satu buku ni nilai dia RM20. Dalam ni ada 10 keping. Setiap sekeping nilai dia RM2. Semua urus niaga kat dalam ni termasuklah aktiviti, nak beli makanan, minuman, semua kena pakai kupon. Ya, kupon ni tak ada expired date. Kalau ada baki lagi, lain kali datang sini boleh guna lagi. Okey. Nak beli sikit-sikit pun boleh, nak beli satu buku ni pun boleh. Beli RM10 dululah. RM10 tapi kena bayar dulu tiket masuk. Okey. Satu orang RM3 lah. Okey. Ni sekali lah semua RM15. Okey. Ini tiket. Ni kupon. Terima Okey. kasih. Selamat berkunjung. Jom. Okey, sikit pakai helmet ni dulu untuk safety. Langkah keselamatan kita kena pakai. Betul ni? Betul lah. Betul. Sini. Maksudnya, Apa nama kuda ni? Elvita. 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 Saya nak naik awak. Okey. okey, dia okey. Good. Okey, lepas tu? Okey, kaki letak sebelah kaki kiri ni. Kaki kiri letak dulu. Tangan pegang ni. Tangan pegang sini. Sini. Okey. So up. Sini. Okey, Elvita. Okey. Kita boleh berjalan.